Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Syafiq daripada Khalif Soul Consultant. Yang mana pada sesi episod kita pada hari ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, perempuan, kawan-kawan semua berkaitan dengan satu topik yang cukup hangat diperbincangkan, yang cukup hangat selalu difikirkan untuk keadaan sekarang. Apa dia? Tadi akan saya kongsikan dengan kita pada malam ini berkaitan dengan kebolehpasaran mahasiswa. Kenapa tajuk ni kita bincangkan? Sebab cerita dia macam ni. Okay? First, kita tengok dulu. Pertama, setiap tahun kalau kita perasankan, setiap tahun di Malaysia ratusan ribu mahasiswa, graduasi mahasiswa dikeluarkan setiap tahun. Dan efeknya apa? Kesan dia apa? Kesannya ialah berlakunya lambakan graduan mahasiswa di Malaysia. Yang mana kalau kita lihat artikel, kalau kita lihat surat khabar, sidang media, banyak memperkatakan, membahaskan berkaitan dengan masalah lambakan graduan mahasiswa di Malaysia, yang mana akibatnya menyebabkan mahasiswa mengalami pengangguran pada tahap yang sangat membimbangkan. Dan apabila kita bincangkan perkara ini, apakah solusi penyelesaian kepada masalah pengangguran mahasiswa ini dalam kalangan anak muda? Itu yang kita nak bincangkan. Dan pastinya satu kajian yang dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, yang mana kenyataan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia mengatakan pada suku pertama tahun 2019 terdapat lebih 500,000 penganggur di Malaysia, yang mana separuh daripada itu adalah golongan mahasiswa. Maksudnya apa? Kalau sebelum ni kita kebanyakan ibu bapa dan juga mahasiswa berfikiran bahawa sekiranya kita ada akademik, ada kelulusan akademik, maka sudah pasti kita akan mendapat tempat dalam sektor pekerjaan. Tetapi pada musim-musim sekarang dan juga boleh kita kata pada era terkini, yang mana dengan kelayakan akademik ini tidak memberikan satu jaminan bahawa kita akan dapat pekerjaan. Jadi perbahasan ini menyebabkan apa dia? Perkara ini menyebabkan apa berlaku ialah berlakunya 60% graduan yang masih menganggur yang berada di Malaysia, dan itu adalah satu perkara yang sangat membimbangkan. Jadi untuk sesi kita live, sesi rakaman kita pada malam ini, kita akan membincangkan bersama saya berkaitan dengan kebolehpasaran mahasiswa, yang mana saya Kapten Khalif. Nama kita panggil nama manja lah kan. Nama sebenar saya Iman Syafiq. Cuma dalam program-program biasa saya perkenalkan dengan panggilan Kapten Khalif, yang mana saya daripada Khalif Soul Consultant, kami menyediakan program-program pembangunan kepada pelajar, mahasiswa dan juga sektor korporat. Dan dalam Khalif Soul Consultant, sedikit pengenalan saya dan juga tim saya. Kami sekarang bergiat di musim-musim COVID-19 ini, bergiat membuat seminar dan juga latihan secara online atas talian seperti yang kita tonton sekarang yang mana pengkongsian kami berkisarkan secara online sahaja, tetapi kami cuba untuk menyampaikan yang terbaik dalam setiap siri dan sesi training dan juga latihan kami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dan kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. First, apa yang perlu kita tahu berkaitan dengan kebolehpasaran mahasiswa ialah perkara ini bukan saya orang pertama yang membincangkan perkara ini, dan bukannya perkara ini adalah perkara yang baru. Kenapa? Kerana setiap tahun pasti ada saja statistik yang dikeluarkan berkaitan dengan kebolehpasaran mahasiswa. Maksudnya apa? Kajian, perbahasan, perbincangan berkaitan dengan kebolehpasaran graduan ini merupakan satu perbincangan yang menjadi think tanker kepada pemimpin untuk menyelesaikan masalah kebolehpasaran graduan. Kerana apa? Kerana apabila ramainya graduan yang berada di Malaysia, pastinya akan menyebabkan bila graduan banyak dan peluang pekerjaan terhad. Jadi menyebabkan akan berlakunya pengangguran yang sangat tinggi. Dan perkara ini telah diambil alih dan juga dikaji oleh Kementerian Pengajian Tinggi, di mana pihak KPT telah merangka pelbagai kita panggil plan perancangan untuk menangani isu pengangguran dalam kalangan mahasiswa. Yang mana kalau kita tengok banyak perkara-perkara yang telah dibuat antaranya menubuhkan mesyuarat jawatan kuasa induk pengurusan dana kebolehpasaran graduan. Ini antara yang buat tahun ini pada bulan Februari, yang mana tujuan dia apa? Untuk nak mencari penyelesaian, sekali lagi perkara yang sama, penyelesaian terhadap
masalah lambakan mahasiswa dan juga graduan mahasiswa yang tidak ada pekerjaan. Dan itu juga adanya unit di bawah KPM, iaitu unit kebolehpasaran graduan. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang saya nak kongsikan untuk malam ini adalah satu perbahasan yang telah banyak diperbincangkan. Cuma pada malam ini saya menyatakan apakah masalah dia dan apakah cadangan solusi yang boleh kita lakukan untuk kita sebagai mahasiswa khususnya yang menonton video ini. Kan sekurangnya kita nampak apa perkara yang boleh kita buat supaya kita boleh mendapat tempat dalam pasaran di Malaysia, pasaran kerja di Malaysia. Baik, pertama tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang saya nak kongsikan malam ni ialah berkaitan dengan peranan yang dimainkan dalam mempelbagaikan pasaran pekerjaan bagi graduan dan juga penganggur di Malaysia. Pertama, antara yang akan saya kongsikan ialah apakah peranan yang telah dimainkan oleh kerajaan Malaysia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh mahasiswa itu sendiri terhadap menangani pengangguran, lambakan pengangguran di Malaysia. Yang mana mahasiswa juga perlu ambil peranan dalam untuk menyediakan diri mereka ke dalam pasaran pekerjaan di Malaysia. Jadi pertama, kalau kita bahaskan berkaitan dengan kementerian yang kerajaan sediakan, antara perkara-perkara plan perancangan yang disediakan oleh kerajaan pastinya banyak. Antaranya kalau kita lihat seperti yang saya maklumkan tadi kan, Kementerian Pengajian Tinggi yang mana telah menubuhkan pelbagai unit, telah menubuhkan pelbagai plan perancangan. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk mengurangkan pengangguran dalam kalangan mahasiswa. Sebelum ini dah banyak, sangat-sangat banyak. Cuma yang menariknya ketika isu COVID-19 tahun ini. Ini kita punya perbincangan khusus yang mana berkaitan dengan kebolehpasaran mahasiswa. Sekali lagi saya maklumkan dah banyak dibincangkan dalam kalangan KPT, kementerian, sektor-sektor dan juga NGO membincangkan berkaitan kebolehpasaran mahasiswa. Cuma dalam isu terkini iaitu isu COVID-19, bagaimana mahasiswa nak bernafas, bagaimana mahasiswa nak menempatkan diri mereka dalam isu COVID-19 yang mana seperti kita tahu, bila adanya isu COVID-19 ni memberikan kesan yang sangat-sangat buruk bukan kepada negara Malaysia sahaja tetapi kepada seluruh dunia. So bila terjadi isu macam ni, apa perkara ini sebenarnya memberikan kebimbangan yang sangat kritikal kepada mahasiswa. Kerana mahasiswa tahu bahawa orang yang sedang ada dalam pasaran kerja pun dibuang kerja. Bagaimana mereka yang baru nak mohon kerja pastinya mengalami, kita panggil satu jurang yang sangat kecil untuk mereka mendapat peluang pekerjaan di Malaysia. Dan sebab apa? Sebab kita tengok sekarang kan, ramai orang dibuang kerja dan pastinya perkara ini memberikan kesan kepada mahasiswa juga. Dan perkara ini memberikan cabaran ekonomi kepada dunia dan Malaysia. Kita lah kat Malaysia kan, khususnya di Malaysia, pastinya turut terkesan dengan cabaran ekonomi diakibatkan oleh COVID-19 ini kan. COVID-19 lah, COVID-19. Dan tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah dalam isu COVID-19 ini kan, pastinya dalam peranan kerajaan yang sedang kita bincangkan sekarang ni, apa dia? Kerajaan sedang memainkan semaksimumnya peranan mereka untuk membantu golongan yang sedang dibuang kerja, golongan yang menganggur, termasuklah mahasiswa kan. Sebab apa? Sebab mereka nampak bahawa COVID-19 ini memberikan kesan yang sangat-sangat kritikal pada ekonomi. Ramai orang kena buang kerja, ramai orang jadi penganggur. Yang dah menganggur ni, menganggur kuasa dua. Sebab apa? Tak ada kerja. Jadi kerajaan telah menumbuhkan satu plan pemulihan ekonomi jangka pendek yang telah kita dengar pada 5 Jun yang lepas kan. Yang mana tuan-tuan dan puan, dalam plan pemulihan jangka pendek ini kan, kalau kita tengok penjana kan, nama pendek ni adalah penjana, yang mana ini dibincangkan bersama dalam kita punya kabinet kementerian yang diketuai oleh Menteri Kewangan kita, iaitu Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul kan. Okay, yang mana pihak kerajaan membincangkan apakah plan perancangan yang membantu kepada ekonomi, membantu kepada pembangunan ekonomi, khususnya nak bantu golongan yang dibuang kerja dan juga menganggur. Menganggur lah, maksudnya tak ada kerja lagi kan. Jadi kita boleh tengok kepada plan penjanaan semula ekonomi negara, yang mana dalam plan ini sebenarnya banyak kita panggil bukan sumbangan, kita panggil sebagai
modal yang kerajaan keluarkan. Kan kita panggil sebagai pelaburan. Ayat sepatnya pelaburan lah, pelaburan yang kerajaan keluarkan untuk menjana semula ekonomi negara. Dan kalau kita nak bincang ke semua ni besarlah, cuma dalam sistem penjana ini kan, dalam objektif penjana ini ada satu part yang saya nak keluarkan. Apa dia? Khusus untuk penganggur yang tak dapat kerja dan orang yang dia bekerja. Apa dia? Yang mana dalam penjana ini ada diperuntukkan sebanyak 2 bilion RM 2 bilion. Banyak tu tuan-tuan dan puan, iaitu satu peruntukan untuk golongan graduan dan juga penganggur. Yang mana kan dalam sistem dalam kita panggil penjana ini, yang mana kerajaan memperuntukkan sejumlah yang sangat besar. Tujuan apa? Untuk memberikan galakan peluang pekerjaan kepada graduan dan juga yang sedang menganggur. Jadi tuan-tuan dan puan, salah satu kalau saya nak huraikan sedikit kan berkaitan dengan 2 bilion ni, pergi mana? Macam mana kita nak boleh sebagai mahasiswa untuk menempatkan kita dalam pasaran kerja di Malaysia? 2 bilion ni macam mana kita nak ambil? Apa yang boleh kita buat? Pertama tuan-tuan dan puan, dia dalam 2 bilion ni ada berbelas, kita panggil berbelas sektor yang telah diagihkan oleh kerajaan. Tujuannya adalah untuk menarik graduan, memberikan kita panggil pengisian kepada graduan ataupun penganggur yang berada di Malaysia untuk mendapat, kita panggil bukan one off punya duit, tapi sebagai meningkatkan kemahiran dan juga peluang pekerjaan mereka dalam sektor pasaran di dunia, di Malaysia. Baik, okey. Pertama, daripada 2 bilion ni, kat mana yang perginya? Pertama, kalau kita lihat kan, peruntukan sebanyak RM 250 juta yang diberikan kerajaan kepada HRDF, yang mana sistem menggunakan teknik place and train. Maksudnya apa? Yang mana kalau kita lihat kan, HRDF mereka menyediakan satu tempat untuk kita panggil sama ada penganggur ataupun graduan datang kepada mereka, datang berkursus untuk diberikan kemahiran. Yang mana kalau kita lihat sekarang kan, HRDF memainkan peranan sebab mereka tahu bahawa sekarang ini apakah antara pasaran kerja yang sangat mendapat sambutan ialah pasaran kerja yang membabitkan sektor kemahiran. Maka HRDF telah diberikan peruntukan sebanyak RM 250 juta untuk memberikan latihan secara kita panggil lebih dekat kepada golongan-golongan graduan yang masih tidak dapat pekerjaan ataupun golongan penganggur yang memerlukan kemahiran-kemahiran tertentu bagi membolehkan mereka mendapat keboleh pasaran pekerjaan di Malaysia khususnya. Mana dalam HRDF ini adanya kita panggil pelbagai perkara kan, ada place and train, ada B40 development, pembangunan B40, yang mana kesemuanya ini tujuan dia adalah untuk memberikan rangsangan ekonomi. Maksudnya macam ni, bila kita datang kan dekat HRDF, kita akan ditrain. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa yang berada di pasaran yang tidak mendapat pekerjaan, mereka ada satu soft skill lain. Sebab apa? Sebab cerita dia macam ni. Ramai mahasiswa yang mana kita belajar kan di kampus, tetapi apa yang kita belajar itu kan, contoh kalau bidang accounting ataupun bidang apa-apa sahaja kan, kemahiran yang kita ada tu tidak dipanggil pasaran yang berkaitan dengan kemahiran yang kita belajar tu tak banyak dalam pasaran Malaysia. Jadi antara perkara yang dibincangkan, yang diletakkan, iaitu kita memberikan satu skill lain kepada mahasiswa supaya mereka boleh mendapat tempat dalam pasaran kerja di Malaysia. So ini antara kita panggil peruntukan yang disediakan oleh kerajaan melalui HRDF untuk memberikan rangsangan ekonomi. Sebab apa? Dalam penjana itu, antara yang dirangka ialah dalam tempoh 2020 ini memberikan dalam masa 4 hingga 6 bulan adalah proses latihan agar bila tahun 2021 di mana banyak sektor-sektor swasta mula buka balik pekerjaan, maka mahasiswa-mahasiswa yang telah ditrain ini sudah bersedia untuk mendapat tempat di sektor-sektor tersebut kan. Yang mana selain daripada HRDF ini juga ada, kalau kita tengok, satu Pro2J di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Ini juga satu kita panggil program yang disediakan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan untuk melatih juga. Maksudnya kalau sebelum ni kan Pro2J kita diberi macam sama cara HRDF, cuma dia banyak lagi dia punya insentif dia. Dia ada allowance bulanan kan. Cuma Pro2J kalau sebelum ini nak masuk tu dia punya tapisan temu duga dia punya tapisan lah nak masuk ke dalam tu kan, banyak sikit. Nak masuk tu banyak. Jadi untuk kali ini dalam peruntukan penjana, mereka mengurangkan kita panggil tahap-tahap itu supaya
boleh kita panggil usahawan pula, graduan-graduan ini membolehkan diri mereka ditempatkan dalam sistem protege ini. Dan selain itu, ni yang protege punya lah kan. Aku tengok apakah kelayakan mereka ada kat sini. Apa sektor-sektor yang mereka boleh buat, semuanya ada kat sini. Dan yang satu lagi kan, ni antara protege punya ni lah, yang mana sistem yang digunakan adalah ready to work, bersiap untuk bekerja. So dalam ini ada 7 asas soft skill yang disediakan oleh protege. Tujuan dia adalah untuk membantu kepada kebolehpasaran pekerja, kebolehpasaran mahasiswa untuk mendapat pekerjaan. Kan, dan selain itu, selain HRDF, selain protege, kat mana lagi ada? Yang mana 2 bilion tadi ada diperuntukkan melalui college-college community, yang mana tujuan dia sama juga, memberikan soft skill kepada mahasiswa dan juga golongan penganggur untuk mereka membolehkan diri mereka membuat satu productivity terhadap ekonomi, sama ada diri mereka ataupun negara. Selain college community, ada juga dalam MARA, dan juga ada juga diberikan kepada Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita merasakan bahawa kita sebagai mahasiswa tak ada siapa ke nak bela kita ni, kita tak ada kerja, tak siapa ke nak bela, tidak. Sebenarnya kerajaan sendiri memang mengusahakan sebaik mungkin jalan-jalan dan ruang supaya semua mahasiswa dapat pekerjaan. Cuma dia terletak pada diri kita. Adakah kita nak pergi ambil kan bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan melalui kita panggil sistem-sistem ini, supaya kita boleh meningkatkan kemahiran agar kita boleh mendapat tempat dalam pekerjaan, pasaran pekerjaan di Malaysia. Dan kan, kalau kita lihat semua ini, dia salah satu antara kita panggil sektor yang bukan sektor, dan satu badan yang terlibat adalah namanya MIDA, yang mana ini antara kita panggil penyumbang kepada untuk meningkatkan sektor-sektor kemahiran dalam pasaran Malaysia. Yang mana kalau kita lihat sekarang ni sebenarnya kerja, pasaran kerja lebih memihak kepada orang yang ada kemahiran tertentu. Kan, yang mana semua orang ada kemahiran. Kalau contoh kita lihat kan, sebenarnya sektor yang melibatkan kemahiran ini, orang yang ada kemahiran tertentu ini, mereka lebih senang untuk mendapat pekerjaan. Kenapa? Kerana pada zaman sekarang kan, yang mana kemahiran merupakan satu perkara yang diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Sebab apa? Sebab ramai mahasiswa menjangkakan bahawa mereka nak kerja dengan apa yang mereka belajar di universiti. Itu betul. Cuma mereka tidak boleh bergantung sepenuhnya di situ, kerana mereka perlu berada dalam keadaan yang realistik zaman sekarang, di mana persaingan pekerjaan sangat tinggi. Maka mahasiswa perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran lain agar kita boleh survive, agar kita boleh terus kita panggil melaksanakan kelangsungan hidup selepas habis tamatnya pengajian kita di kampus kan. Yang mana kalau kita lihat sekarang, di mana untuk mahasiswa mendapat tempat dalam pasaran kerja, apa yang perlu dibuat ialah kita meningkatkan kemahiran kita. Nama dia upskill. Kan kalau dalam kemahiran ni dia ada 2. Dari cabang pertama nama dia upskill. Upskill ni apa? Upskill ni adalah kemahiran yang dah sedia ada, kita tingkatkan lagi. Maksudnya kita dah kemahiran tertentu kan, maka kita tingkatkan lagi. Ada mahasiswa yang dia ada kemahiran dalam bercakap, maka dia tingkatkan lagi kemahiran bercakap dia. Ada mahasiswa yang hebat dalam kita panggil pengurusan, maka dia tingkatkan lagi kemahiran dia. Sebab apa? Sebab bila kita meningkatkan kemahiran kita kan, nanti sewaktu sesi interview ataupun dalam resume kita, itu semua adalah item-item yang dinilai. Kerana syarikat-syarikat swasta bila bukanya nanti mereka buka kepada peluang-peluang pekerjaan, mereka nak cari orang yang betul-betul berkualiti. Mereka tak nak orang yang macam kata try and error je. Jadi dalam tempoh ini, apa yang kita perlu buat ialah mahasiswa perlu mempersiapkan diri untuk upskill mereka. Kita panggil tingkatkan skill sedia ada. Mungkin ada mahasiswa yang mahir dalam bidang edit gambar kan, edit gambar. So mahirkan lagi, bagi sampai kata power. Mungkin ada mahasiswa yang mahir dalam bidang kita panggil pengurusan organisasi, mahirkan lagi. So benda ini akan menyebabkan akhirnya apa? Ni dalam situ adalah 6 cara untuk upskilling. Kan, seseorang tu dah ada skill, macam ni nak tingkatkan skill dia supaya apa? Supaya orang boleh nampak skill dia akan kita panggil sebagai kepakaran utama dia. Antara banyaklah kan, mahasiswa boleh
join seminar ataupun pergi kursus yang mana perkara itu sebenarnya akan meningkatkan lagi skill mereka. Contoh, ada mahasiswa yang minat kepada perniagaan, kan? Maka pergi kursus seminar-seminar perniagaan. Ada mahasiswa yang minat kepada teknologi, pergi kepada teknologi. Ada mahasiswa yang sukakan kepada bidang-bidang hard skill, contoh yang macam ni, technical, kan? Ataupun bahagian-bahagian apa sahaja, pergi ceburi, tingkatkan kemahiran itu sampai semaksimum yang kita boleh. Contoh macam saya kan, tuan-tuan perempuan yang tengok, yang lihat kita punya video rakaman kita pada hari ini. Waktu mula-mula saya masuk dalam bidang industri latihan dan juga motivasi ini, kan, sewaktu itu saya nampak cabaran dalam bidang konsultan ini dah banyak dah. Maksudnya orang dah ramai masuk dalam sebagai motivator, sebagai penceramah. Dan waktu saya muda sangat, saya mula-mula menjadi facilitator dan juga motivator ini seawal umur tingkatan 4. Sewaktu itu, waktu tu kita panggil macam geli-geli je kan, program sana pergi sini. Kemudian saya kata saya nak jadi orang yang hebat dalam bidang konsultan. Jadi saya nampak cabaran saya ialah dah ramai dah orang yang lebih berpengaruh, lebih terkenal, lebih hebat dalam bidang ni, kan. Jadi apa yang saya buat ialah untuk mendapatkan kebolehpasaran, kan, kebolehpasaran dalam bidang ini, saya up skill. Maksudnya dalam bidang berceramah, saya pergi kursus-kursus berceramah, kan. Saya pergi kursus rahsia ceramah memukau, saya pergi kursus sana, kursus sini, kan. Ini contoh lah antara kursus-kursus yang saya pergi. Banyak lagi, kan. Ini cuma nak tunjuk contoh je. Tujuan apa? Satu je, untuk kita nak tingkatkan skill kita supaya kita berada pada level yang lain. Tapi kalau mahasiswa dengan menganggap bahawa aku malas nak bab skill-skill ni, aku ni belajar-belajar dah lah, kan, nak pandai apa sih, fokus pada akademik je lah. Betul, tak salah. Cuma lagi betul kalau kita siapkan diri kita dengan skill dan mantapkan skill tersebut. Boleh? So itu yang pertama. Okay. Kalau tadi yang kerajaan buat berkaitan dengan kita panggil yang inisiatif-inisiatif semua tu lah. Sekarang ni yang kita pula. Kan tadi kalau macam kerajaan, saya tunjuk kerajaan mereka menyediakan peruntukan melalui sektor-sektor yang ni lah semua, kan, yang sektor-sektor ni. Tapi yang ini mahasiswa pula kena buat. Mahasiswa pula kena buat apa dia? Kena tingkatkan skill kita. Okay. So kepada mahasiswa yang semua dengar, kawan-kawan yang sedang mendengar video ini, tingkatkan skill. Naik skill yang sedia ada, tingkatkan, powerkan dia. Pergilah kursus ke, pergilah kelas ke, bagi power. Kalau contoh ada kalangan kita yang suka kepada perniagaan, kan, maka masuk, pergi kursus yang lebih hebat supaya kita boleh, orang kata, lebih mahir dalam bidang tersebut. Boleh? Okey, baik. Seterusnya, antara perkara yang perlu dibuat oleh mahasiswa untuk mendapat kebolehpasaran dalam kalangan kita panggil dalam pasaran Malaysia adalah, selain up skill, kena ada satu lagi nama dia cross skill. Apa pula cross skill, kan? Okey, cross skill ini adalah satu konsep, iaitu kita dah ada skill ni dah, tapi kita cross kepada skill yang lain. Maksudnya apa? Kita seorang yang dynamic ataupun seorang yang, mungkin istilah yang biasa kita guna adalah orang multitasking. Bukan multitasking, tapi dia ada banyak skill, yang mana banyak, walaupun banyak, tapi semua ni power. Contoh, kan, tuan-tuan perempuan, kalau kita lihat, kan, kepada kenapa cross skill ni, konsep cross skill ni mendapat tempat dalam kalangan majikan, kerana mereka mencari orang ataupun pekerja yang ada banyak kemahiran. Dan memang bila dah masuk dalam sektor pekerjaan dalam pasaran mereka, kan, di dalam syarikat mereka, mereka akan menyediakan pekerja-pekerja yang ada ni supaya ada banyak kemahiran lain. Supaya apa? Sebab kita nak memberikan, maksudnya majikan, mereka nak meningkatkan produktiviti, nak meningkatkan, kita panggil mungkin pendapatan syarikat dengan memaksimumkan apa yang mereka ada sekarang. Jadi sebab tu mereka mencari pekerja yang mana ada banyak skill. Konsepnya cross skill. Dan ini kalau kita lihat pada dalam ni lah, kan, saya tak terang satu-satu lah, iaitu apa benefit cross skill ni. Cuma nak beritahu apa, dalam musim dalam revolusi industri keempat ini, antara cross skill yang perlu, sangat-sangat perlu mahasiswa adapt secepat yang mungkin, apa dia? Nama dia adalah internet. Macam tu lah. Bukan internet, maksudnya ialah internet. Maksudnya mahasiswa kena masuk dalam industri, bukan dalam industri, dalam cross skill yang membabitkan secara alam maya ni. Macam tu maksud dia. Maksudnya contoh macam ni, contoh macam ni, saya beri contoh lain. Kalau sebelum ni, kan, kita boleh menjual secara offline, jumpa kalau orang tu dia buka pasar, kan, dia buka pasar, lepas tu dia boleh menjual. Tapi bila isu COVID-19 macam sekarang ni, kan,
maka mereka tak boleh jual kat pasar. Apa nak buat? Mereka online kan. Kalau sebelum ni orang tu dia boleh jual baju secara orang kata tunjuk pakai semua kan, tapi disebabkan COVID-19 mereka kena buat secara online. Dan sebenarnya bila buat secara online, ada dalam kalangan bila saya tengok sahabat-sahabat saya buat online bisnes kan, pendapatan dia lebih berganda berbanding dengan offline. Kenapa? Kan ini adalah zaman industri keempat, di mana ramai orang, semua orang, kebanyakan bukan semualah, kebanyakan orang semuanya dah beralih kepada teknologi kan. Atuk nenek kita pun kebanyakan dah ada smartphone. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena masuk kepada bidang alam maya. Tak bolehlah kata masuk kata saya ni tak sukalah internet ni kan. Aduh, tak apalah, saya ni belajar, nanti buat kerja kat office macam tu je, nak explore internet pula, nak kena apa ni pasal teknologi, nak kena belajar macam yang set up macam ni pula. Aduh, rimas lah, tak nak, saya nak komputer susah lah. Nak buat assignment guna PowerPoint pun tak pandai. Contohnya kan. So, kalau kita macam tu, tak nak keluar, tak nak masuk kepada alam maya ni, internet ni kan, apa jadi? Kita akan jadi sama macam perkara macam gegasi dunia kan, syarikat gegasi dunia tapi dah terkubur dah. Contohnya apa? Kalau kita tengok kepada cerita Blockbuster ni. Blockbuster ni siapa? Blockbuster ni kan, dia adalah satu syarikat yang mana gegasi dunia lah kita panggil kan. Sebab apa? Setiap filem yang dikeluarkan pastinya akan dicetak secara fizikal melalui DVD lah, melalui Blockbuster ini. Maksudnya apa? Blockbuster ni memang semua filem yang keluar akan cetak kat dia punya DVD kan. Jadi Blockbuster ni pegang market dunia. Sampai orang kata kalau nak tengok movie pergi Blockbuster, beli kat Blockbuster kan. Itu tahun 2000 sampai 2009. Tapi apa jadi? Tahun 2010 Blockbuster dia ada pesaing baru. Apa dia? Pesaing baru, nama dia Netflix. Netflix. Yang mana Netflix ni dia buat benda sama juga, produk dia sama, buat filem juga kan. Masuk filem, jual filem ke orang kan, tapi melalui atas talian internet punya kan. So apa jadi? Waktu tu bila nampak di Netflix ni datang, maka CEO kepada Blockbuster tadi kan, yang buat filem secara DVD ni, dia jumpa dengan ahli lembaga pengarah dia. Dia kata, kita sekarang ni dah ada pesaing baru kan. Pesaing kita jual benda yang sama macam kita, tapi mereka jual secara atas talian. Nak tak kita buat benda yang sama, kita tukar DVD kepada atas talian? Apa jadi? Waktu tu ahli lembaga pengarah kata macam ni, kata, mana ada orang nak beli, nak tengok internet atas talian kan. Bukan semua orang ada internet. Internet ni dah mahal waktu tu kan. Tak ada semua orang boleh akses internet. Orang lebih suka beli DVD, simpan, boleh tengok banyak kali kan. So ahli lembaga pengarah kata apa, tak apalah, kita stay je guna cara kita ni. Netflix tak tahan lama pun ni siap nanti terkubur lah dia kan. Tapi apa jadi? Setahun selepas tu Blockbuster mula terumbang-ambing lah. Dia nampak tak boleh jadi ni kan. Dia kata Netflix ni makin orang kata menjadi dia punya market dia kan. Tiba-tiba tahun berikutnya Blockbuster dah tutup kedai. Sebab apa? Sebab orang dah tak nak dah tengok filem melalui secara DVD tu. Dan akhirnya sampai sekarang kalau kita tengok kan, yang mana Netflix lebih dikenali, lebih menguasai market dalam perfilman berbanding Blockbuster kan. Sebab orang tak nak dah tengok filem melalui DVD, CD ke apa kan. Kalau kita pergi pasar malam pun ada orang jual cicak rompak kan, satu CD 50 sen pun kita nak beli dah. Sebab apa? Kita tak tahu nak tengok kat mana. Betul lah, kita ada ke untuk movie dia menggunakan DVD sekarang. Semua nak tengok movie atas talian kan. So itu juga sama dengan kita kan. Kalau kita mahasiswa tak nak masuk dalam bidang secara alam maya sekarang kan, apa pun yang kita buat, pastikan kita ada kemahiran berkaitan dengan alam maya ni, internet, industri keempat, apa pun yang kita buat kan. Supaya apa? Sebab kita tak nak ketinggalan dalam kebolehpasaran di Malaysia. Sebab pastinya majikan selepas ni, percayalah, lepas COVID-19 ni kan, majikan akan tanya apa kemahiran yang kita ada, dan mereka nak dengar kemahiran yang ada kaitan dengan internet. Sebab mereka tahu sekarang ni adalah musim semua orang beralih kepada internet. Kalau tak nak berubah kan, kita takut kita jadi macam ni lah Kodak kan dulu. Dia terkenal satu dunia, cover market dunia, tapi sebabkan dia tak nak buat perubahan kepada digital, gambar digital tu, kamera digital, akhirnya dia terkubur. Sama juga macam kita panggil Nokia kan. Nokia dia tak nak berubah juga, dia tak nak pergi kepada yang lebih canggih. Dia hanya tukar bentuk je kan, sikit-sikit lah features kan. Tapi akhirnya apa? Sekarang ni terkubur dengan smartphone yang ada. Dan akhirnya barulah Nokia sedar, dia mula nak buat smartphone dia. Tapi dah terlambat. Sebab apa? Smartphone lain dah jauh ke depan. So itu juga yang berlaku kat kita kan. Contoh kalau macam saya, kalau dulu saya boleh datang sekolah, ceramah, kata depan pelajar kan. Tapi bila dah musim COVID-19 ni, semua orang dah tak boleh berkumpul dah, tak boleh duduk rapat-rapat. So apa saya buat? Saya buat cross skill.
saya kata kalau nak tunggu macam ni paling kurang setahun, saya tak boleh nak berceramah, tak boleh nak ada pendapatan. Sebab apa, mana boleh datang sekolah nak buat ceramah kan. So saya kata saya kena cross skill saya. Kena buat cross skill, saya kena invest kepada teknologi, kena belajar berkaitan dengan alam maya ni kan. Macam mana nak buat e-training, e-training, e-learning semualah kan. Sebab apa, sekarang ni musim kepada e-learning. Sekolah-sekolah, cikgu-cikgu semua dah buat pembelajaran atas talian. Jadi saya kata saya kena buat juga seminar atas talian, tapi bagi menarik lah sikit kan. Tak naklah share screen je kan. So saya pun belajar berkaitan dengan macam mana lagi menarik macam ni kan. Ada kita punya screen kat belakang kan. So awak boleh nampak saya, dia nampak lebih menarik berbanding kita rekod macam tu je kan. So bukan itu saja, dia semua industri sekarang ni kalau kita tengok sekarang, ada orang tu ajar CPR CPR atas talian. Yang sebelah tu ajar massage online juga. Maksudnya apa, semua orang dah nampak dah sekarang ni adalah musim di mana kita kena masuk atas talian. Jadi kepada mahasiswa-mahasiswa yang mendengar kan, sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang mendengar video ini, mudah-mudahan memberikan satu gambaran kepada kita bahawa untuk mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan di Malaysia selepas COVID-19 yang ini kan, kita bincang pasal COVID-19 kan. Ya betul, kerajaan memberikan peruntukan sebanyak 2 bilion untuk mengurangkan jumlah pengangguran dan memberikan peluang pekerjaan, memberikan peluang kemahiran kepada mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa kita juga perlu untuk ambil pendekatan itu, perlu tingkatkan up skill kita dan juga buat juga cross skill. Antara cross skill yang sangat-sangat diperlukan sekarang ialah semua mahasiswa, apa pun yang kita buat sekarang. Mungkin ada mahasiswa yang suka kita panggil basking kan, main alat muzik kan, buat secara online. Saya pernah jumpa ada orang tu, dia suka jadi DJ kan, pergi kenduri kahwin kan, tapi dah tak boleh kahwin dah tak boleh kahwin musim COVID-19 ni. Bukan tak boleh kahwin, tak boleh buat kenduri kahwin musim COVID-19 ni. Apa dia buat? Dia jadi DJ dalam majlis apa ni, buat secara live. Secara live kan. Tapi dapat juga sambutan. Orang jemput dia. Boleh tak dia DJ kat tempat-tempat macam ni secara atas talian. Maksudnya apa? Semua orang dah boleh terima musim sekarang untuk berada di alam maya. Jadi sekali lagi, untuk kesimpulan kepada kita punya sharing bagi video ni, mahasiswa-mahasiswa, sahabat-sahabat pada di sana, tolonglah dalam kebolehpasaran kita, dalam kalangan mahasiswa ini, kita perlu tingkatkan kemahiran dan juga cari kemahiran, cabang kemahiran yang lain, kerana ini adalah perkara yang sangat-sangat dicari oleh setiap majikan. Macam saya, dalam konsultan saya mencari orang yang ada kemahiran-kemahiran ini. Kemahiran boleh bercakap, kemahiran dengan teknologi, kemahiran boleh adapt dengan situasi yang mencabar kan. So kemahiran-kemahiran ini adalah kemahiran-kemahiran yang sedang dicari oleh majikan. Jadi itu sahaja untuk perkongsian pada video kali ini kan. Nantikan untuk next video, saya akan berkongsi berkaitan dengan bagaimana persediaan kita mahasiswa dalam career yang kita nak, dalam career yang kita nak bermula dari kampus lagi. So itu saja untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan membantu. Apa-apa soalan boleh tanya di ruangan komen di ruangan komen, dan insyaAllah saya akan menjawab. Cuba membantu semana yang saya tahu. Mudah-mudahan boleh membantu sahabat-sahabat mahasiswa untuk mendapat pekerjaan di Malaysia. InsyaAllah itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye.